Seorang kanak-kanak dibawa ke sebuah hospital di selatan tanah air kerana dipercayai jatuh dari basikal. Kanak-kanak itu telah disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital. Pada keesokan harinya, ketika bedah siasat ingin dilakukan, ada perkara yang sangat mengejutkan. Mayat kanak-kanak itu tiba-tiba hilang dari hospital. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika hari sudah hampir senja, suasana di sebuah hospital yang tenang tiba-tiba bertukar menjadi kecoh. Seorang lelaki sedang mendukung anaknya berlari masuk ke hospital sambil menjerit, "Tolong, tolong, anak saya pengsan." Tanpa membuang masa, kanak-kanak itu iaitu mangsa terus dibawa ke bilik doktor dan diberikan rawatan kecemasan. Ketika rawatan dilakukan, doktor memaklumkan yang mangsa sudah lagi tidak bergerak. Selain itu, doktor juga menyatakan yang kulit mangsa telah bertukar menjadi kelabu. Ini menandakan mangsa telah meninggal dunia. Seorang wanita kemudian datang menghampiri doktor dan bertanya apa yang berlaku. Doktor kemudian memberitahu kepada wanita berkenaan yang kanak-kanak itu telah pun meninggal dunia. Doktor kemudian bertanya pula kepada wanita tersebut apa yang telah berlaku pada budak tu. Doktor sebenarnya hairan kerana dia mendapati ada kesan luka pada badan mangsa. Setelah ditanya, wanita itu terus menjawab, "Saya tak tahu, budak tu ayah dia yang jaga." Untuk makluman, wanita berkenaan merupakan kekasih kepada bapa mangsa. Fikiran doktor menjadi rungsing kerana dia inginkan kepastian. Ini kerana mangsa telah pun meninggal dunia semasa didukung bapanya ke hospital. Doktor dengan segera pergi berjumpa dengan bapa mangsa. Doktor kemudian bertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mangsa. Bapa mangsa memberitahu yang anaknya mengalami asma dan dia susah hendak bernafas ketika dibawa ke hospital. Bapa mangsa menjawab, "Luka pada badan anak saya sebab dia jatuh basikal." Kerana mencurigakan, doktor kemudian terus menghubungi unit forensik. Ini kerana bedah siasat perlu dilakukan untuk mengetahui punca mangsa mati. Disebabkan mangsa dibawa ke hospital pada waktu sudah hampir senja, bedah siasat tidak dapat dilakukan pada hari itu dan perlu dilakukan pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya, doktor sedang bersiap sedia untuk melakukan bedah siasat ke atas mayat mangsa. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan telah berlaku. Apa yang mengejutkan adalah apabila mendapati mayat mangsa tiada di hospital. Mayat mangsa tiba-tiba hilang. Mayat mangsa yang tiba-tiba hilang dari hospital bukanlah kerana ada unsur-unsur mistik. Pegawai perubatan yang bertugas memaklumkan yang mangsa dibawa keluar dari hospital atas arahan polis. Ini kerana bapa mangsa mahukan anaknya itu dikebumikan dengan segera. Namun, doktor bertegas mengatakan mangsa perlu dilakukan bedah siasat terlebih dahulu. Doktor kemudian menghubungi pihak polis untuk mendapatkan kepastian. Urusan memandikan dan mengkafankan mangsa kemudian diuruskan oleh bapanya sendiri. Bapa mangsa telah meminta kepada pihak jemaah masjid untuk menguruskan jenazah anaknya. Ketika jemaah masjid datang ke rumah untuk menguruskan jenazah, ada perkara pelik berlaku. Jemaah masjid kehairanan kerana mendapati tiada langsung kelihatan sanak saudara mangsa yang berada di dalam rumah tersebut. Yang ada di dalam rumah itu hanya bapa mangsa dan kekasihnya sahaja. Jenazah mangsa kemudian dibaringkan di ruang tamu rumah. Jemaah masjid pun bertanya, mana saudara mara yang lain? Bapa mangsa menjawab, semua sibuk dan tak dapat datang. Untuk makluman, ibu dan bapa mangsa sudah pun bercerai. Sehingga kejadian ini berlaku, urusan jagaan mangsa masih lagi belum diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Sementara menunggu keputusan jagaan dari Mahkamah Syariah, mangsa tinggal bersama bapanya dan dihantar kepada pengasuh untuk dijaga. Berbalik semula kepada urusan jenazah, imam masjid terkejut apabila mendapati ada banyak kesan luka pada badan mangsa ketika memandikan jenazah. Selain itu, tuan imam juga mendapati ada kesan luka di bahagian muka, dada, lengan dan belakang badan mangsa.
Mungkin kerana menghormati atas pemergian arwah, Tuan Imam tidak bertanyakan tentang luka-luka itu kepada bapa mangsa dan hanya terus memandikan jenazah. Setelah menyempurnakan urusan mandi jenazah, mangsa kemudian dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Tidak lama kemudian, beberapa kenderaan polis tiba-tiba datang ke tanah perkuburan. Pihak polis kemudian mengarahkan pengebumian jenazah mangsa ditangguhkan dan jenazah perlu dibawa ke hospital untuk dibedah siasat terlebih dahulu. Ini kerana ada maklumat yang meragukan diberi oleh bapa mangsa mengenai kematian anaknya itu. Ada perkara yang berlaku di sebalik kematian mangsa. Apakah perkara itu? Bedah siasat ke atas mayat mangsa telah dilakukan oleh doktor pakar patologi pada keesokan harinya. Hasil dari bedah siasat menunjukkan ada lebih 50 kesan kecederaan pada keseluruhan badan mangsa. Pakar patologi menafikan mangsa mati kerana asma. Doktor pakar mengesahkan si mati mengalami kecederaan di bahagian kepala yang mengakibatkan keretakan tengkorak, pendarahan subdural dan pembengkakan otak yang meluas yang akhirnya membawa kepada kematian. Kecederaan kepala akibat trauma pukulan tumpul itu bersifat maut. Bapa mangsa dan kekasihnya kemudian ditahan pihak polis. Bapa mangsa yang bernama Muhammad Imran Muhammad Ramli 30 tahun dan kekasihnya yang bernama Nur Hidayah Mamit 26 tahun telah didakwa membunuh Muhammad Akif Adam 3 tahun di dalam sebuah rumah di apartmen Sri Putra, Jalan Meranti 7, Bandar Putra Kulai, Kulai Jaya, Johor. Kedua-dua suspek didakwa bersama-sama melakukan kesalahan itu di antara jam 12.30 malam pada 16 Disember 2013 hingga 6.45 petang pada 19 Disember 2013. Mereka berdua didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Muhammad Imran bekerja sebagai pengurus di sebuah syarikat, manakala Nur Hidayah pula tidak bekerja. Kes perlu dibawa ke mahkamah untuk memastikan sama ada Akif betul-betul dibunuh oleh bapanya sendiri ataupun tidak, dan adakah kekasih kepada bapa mangsa juga terlibat dalam pembunuhan ini. Ketika perbicaraan di mahkamah, kedua-dua tertuduh menafikan mereka membunuh mangsa. Pada mulanya, Imran dan Nur Hidayah juga menafikan ada hubungan istimewa di antara mereka berdua. Nur Hidayah menafikan dia terlibat dalam membunuh mangsa kerana dia tiada bersama mangsa pada hari kejadian. Namun, keterangan dari Ibu Akif pula menyatakan yang anaknya itu dijaga oleh bekas suami dan kekasihnya itu. Ini membuatkan keterangan dari Nur Hidayah yang mengatakan dia tidak tinggal bersama mangsa adalah satu pembohongan. Nur Hidayah sebenarnya tahu apa yang berlaku kepada Akif. Saya tak tahu, kena tanya bapa mangsa, adalah jawapan yang diberikan Nur Hidayah ketika ditanya oleh doktor semasa berada di hospital. Kenyataan ini sebenarnya menjurus kepada kesimpulan bahawa dia hanya cuba untuk menyalahkan bapa mangsa. Nur Hidayah tahu Imran yang membunuh anaknya itu. Satu lagi perkara yang ditemui dari hasil bedah siasat adalah terdapat satu kesan gigitan pada lengan mangsa yang dikatakan sepadan dengan barisan gigi Nur Hidayah. Ini bermaksud ada sesuatu yang terjadi kepada Akif yang dilakukan oleh Nur Hidayah pada ketika itu. Muhammad Imran juga tidak terlepas dari dikaitkan dengan perbuatan membunuh anaknya itu. Akif didapati sudah meninggal dunia dan bukannya pengsan ketika didukung bapanya ke hospital. Tindakan Imran yang mahukan anaknya itu dikebumikan dengan segera adalah bukti yang kuat untuk mengaitkan mangsa sebenarnya dibunuh. Sekiranya Imran tidak berasa takut ketika doktor ingin melakukan bedah siasat ke atas anaknya itu, Imran mungkin tidak akan dikaitkan dengan tuduhan membunuh. Walaupun cara mangsa dibunuh oleh tertuduh tidak diketahui secara terperinci, namun itu tidak bermaksud tertuduh boleh terlepas. Bukti keadaan menjurus pada kesimpulan bahawa Imran terlibat dalam membunuh Akif. Mahkamah merujuk kepada kes bunuh yang berlaku di Pulau Dua di Singapura pada tahun 1965, di mana mayat mangsa tidak dijumpai sehingga sekarang, dipercayai dibunuh oleh kekasihnya dengan menenggelamkan mangsa di dasar lautan. Suspek dalam kes itu disabitkan bersalah oleh mahkamah.
Di akhir kes perbicaraan, Tuan Hakim Colin Lawrence Suquerah membuat keputusan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Muhammad Imran Muhammad Ramli dan Nur Hidayah Mamit. Sewajarnya mendapati kedua-dua tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan kerana membunuh. Saya sewajarnya mensabitkan kedua-dua mereka dan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Setelah hukuman gantung sampai mati dijatuhkan oleh mahkamah, Muhammad Imran dilihat bersalaman dengan ahli keluarga dan rakannya, sementara kekasihnya Nur Hidayah kelihatan mengalirkan air mata sewaktu mendengar hukuman dijatuhkan. Dalam penghakimannya, Colin berkata, walaupun tiada saksi di lokasi kejadian, keputusan boleh dibuat berdasarkan keterangan mengikut keadaan. Hakim Colin berkata, pakar patologi mengesahkan terdapat kesan pukulan objek tumpul di kepala mangsa secara berterusan selama 3 bulan, yang mana sepanjang tempoh berkenaan mangsa berada di bawah jagaan kedua-dua tertuduh. Difahamkan tiada pengakuan bersalah oleh kedua-dua tertuduh direkodkan dan motif pembunuhan juga tidak diketahui. Dalam kes bunuh, walaupun tiada motif, pembunuh masih tidak akan terlepas dan akan bergantung kepada bukti keadaan. Jika ada motif pembunuhan, lagi kuat boleh dijadikan sandaran bahawa suspek yang membunuh. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Imran dan Anor 2017 MLJU 602, Mahkamah Tinggi, Johor Bahru.